Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dan sama balik kitab kita ni Sahih Fadhilul Amal. Kita masuk dalam bab keutamaan bersabar atas penyakit ayan, epilepsi, penyakit sawai dah. Hadis ke-238, besarnya pahala kerana sabar atas penyakit sawai dah. Gila apa panggil? Alah, panggil apa? Nyetok tu dah. Jadi sawai lah, penyakit sawai dah. Hadis ke-258 Sahih Imam Bukhari dalam rahimahullah taala dalam Sahih Bukhari nombor 5652 meriwayatkan. An Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas ala urika imra'atan min ahli jannah qultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ay yu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashafu fad'u Allah li alla atakashafa fad'a laha haddatsana Muhammad bin akhbarana Makhlad an ibn Jurayj أخبرني عطاء أنه رأى زفر تلك الامرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة. Dari Atha bin Abi Rabah, dia berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita dari penghuni syurga? Aku menjawab ya. Ibnu Abbas berkata, wanita kulit hitam ini pernah. Jadi dia nak perlihat seorang wanita penghuni syurga. Jadi Ibn Abbas kata wanita kulit hitam ini pernah mendatangi Nabi SAW. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit sawan dah. Dan keburukanku jadi terlihat orang dah. Nampak buruk, nyetok dah, sawan dah. Maka berdoalah kepada Allah untukku. Beliau bersabda, Nabi katakan kepada, jika kamu mau bersabar maka kamu akan mendapatkan syurga. Sabar, dapat syurga dah. Jika kamu mahu, maka aku akan berdoa kepada Allah semoga dia menyembuhkanmu. Boleh juga dah. Nak doa lalu sembuh pun boleh. Kalau sabar kat boleh syurga. Nabi kata, maka wanita itu berkata aku bersabar. Dia kata sabarlah. Nabi jamin dapat syurga ni. Lalu wanita ini berkata, sungguhnya keburukanku terlihat orang, maka berdoalah kepada Allah untukku agar keburukanku tidak terlihat orang. Lalu beliau mendoakan untuknya dah, supaya tak nampak korek kau, tak nampak aurat kau, gitulah. Dah. Tadi supaya tidak nampak aurat lah secara umum dah. Atakasyafu dah. Tersingkap, terbuka dah. Jadi hanya minta suruh doa tu je. Tak payah doa sembuh dah. Sebab pahala sabar penyakit sawan besar. Muhammad menyampaikan kepada kami dari Makhlad, dari Ibn Jurayj, dari Atha bahawa dia melihat Ummu Zufar, iaitu wanita tinggi berkulit hitam tersebut berada di atas tutup Kaabah. Hadis sahih. Tahu lah. Ummu Zufar di atas tutup Kaabah ni mimpi kau gapo wallahu alam dah. Tapi hadis ni hadis sahih lah, kuat dah. Hadis pun riwayat Bukhari saat ni dah. Imam Bukhari. Lepas tu hadis lainnya atrah je, sama je, hadis riwayat Muslim 2576. An-Nasa'i dalam At-Tib sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Ashraf, dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad 505. Hadis ini menunjukkan wanita ini termasuk penghuni syurga sebagaimana dipersaksikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hak ni pun jamin syurga lah. Wanita yang jamin syurga kan Nabi jamin, bukan tok guru, tok wali mana dah. Nabi sendiri jamin. Ini cerita tarim lah. Mimpi gini tak ada jaminan dah. Tipu daya syaitan, boleh mimpi dah walaupun nampak macam cantik. Tapi hak ni betul-betul terjamin lah sebab Nabi sendiri yang saksikan orang ni boleh syurga jika dia sabar dah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 10 muka surat 19 hingga 120, terhalangnya angin udara kadang-kadang menyebabkan penyakit sawan dan kadang-kadang penyakit sawan ni disebabkan oleh jin, gangguan jin. Dan hal itu tidak terjadi kecuali pada jiwa yang kotor saja. Jiwa kotor kalau penyakit bukan zahir ni dah, lemah semangat, jiwa kotor, jadi mudah kena masuk atu, masuk jin, kita kata dah. Tapi kalau tidak kan, ia kena juga tu bukan kerana jiwa kotor, tapi kerana penyakit lah dah. Penyakit dia, angin ke apa dah. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang terkena penyakit sawan dan bersabar atas cubaan dunia dapat menyebabkan masuk syurga. Serta melaksanakan yang berat lebih utama daripada mengambil keringanan.
Ni apa? Ada perbincangan lah. Azimah ni. Daripada rukhsah ni ada perbincangan. Sini ni jadi dalil lah bagi ulama ia pendapat orang yang ambil azimah ataupun benda berat ni lebih berat, lebih utama daripada ambil rukhsah. Bagi orang yang mengetahui bahawa dirinya mampu, syaratnya dia tahu betul-betul dia mampulah. Dan tidak lemah untuk tetap komitmen istiqamah dalam menanggung yang berat lah. Jadi dia kalau mampu boleh. Kalau tak mampu jangan nak tembing lah. Kita jangan nak cuba mengharungi benda payah tu lah dah. Benda sukar dah. Di sini juga merupakan dalil diperbolehkannya tidak berubat. Ini juga dalil ulama kata tak wajib berubat ni. Bukan wajib dah. Dan pengubatan semua penyakit dengan doa dan berlindung dengan Allah itu lebih berguna. Atau ambil ubat pun doa dulu dan berlindung dengan Allah lebih berguna dan lebih bermanfaat daripada pengubatan dengan ubatan-ubatan. Dah. Jadi doa tu sebelum kita berubat zahir, pergi jumpa doktor ke apa, sepatutnya kita doa dululah. Minta Allah bagi sihat, bila sembuh dulu minta Allah tu, lepas doa sudah tu barulah usaha cari ubat, gitu kaedah dia dah. Tu habislah keutamaan sabar kena penyakit sabar dah. Yang seterusnya, keutamaan orang yang hilang penglihatannya jika dia mencari redha Allah dan bersabar dah. Ada lebih fadilat, kelebihan orang yang hilang mata dia lah, penglihatan dia. Dan dia hilang tu kerana dia cari redha Allah dan bersabar pula dah lepas tu dah. Mungkin dia baca kuat ke, gapo je sekali buat kerja kuat ke. Cari rezeki yang halal sehingga dia buta dah. Lepas tu ataupun jihad dah. Lepas tu dia sabar dalam keadaan hilang penglihatannya, pahala sangat besar dah. Hadis ke-259 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 5653 meriwayatkan. An Anas bin Malik qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Inna Allah qala idza batalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awattuhu minhuma al-jannatu yuridu 'ainaihi tabahu Ash'ath bin Jabir wa Abu Zilal bin Hilal an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, berkatalah dah, jika aku menguji hamba-Ku dengan dua hal yang dicintainya lalu dia bersabar, maka sebagai ganti keduanya aku memberikannya syurga dah. Dua hal ni Allah bagi hak kita cinta dah, manusia kita lalu dia bersabar. Uji dengan dua hal tu dah. Yang beliau maksud dia adalah kedua matanya. Dua hal ni apa? Kata bihabibataihi dah. Bihabibataihi tu, dua cintai tu dimaksudkan adalah kedua matanya sehingga tidak boleh melihat lah maksudnya dah. Yuridu ainahi. Nah, yuridu ainahi maksudnya dua mata dah. Di sini dimutamaahkan diperkuatkan oleh riwayat Ash'ath bin Jabir dan Abu Zilal bin Hilal dari Anas radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Hadis pun riwayat Bukhari dah. Hadis atrah hadis tempat lainnya dah. Hadis riwayat Tirmizi 2400. Jadi dimasukkan dengan dua hal yang dicintai adalah kedua mata kerana keduanya adalah anggota tubuh yang paling dicintai oleh manusia. Dan jika kehilangan keduanya, matanya hilang dah, maka dia akan menyesali hilangnya penglihatan sesuatu kebaikan yang ingin dilihatnya yang membuatnya senang atau keburukan yang ingin dihindarinya dah. Jadi mata ni banyaklah nak tengok benda molek, nak tengok benda buruk untuk lari, untuk elok dah. Boleh juga jadi banyak fungsi mata ni. Tiba hilang, dia bersabar, maka pahala besar dah. Hadis ke-260 At-Tirmizi rahimahullah dalam Sunan Tirmizi nombor 2401 meriwayatkan an Abi Hurairah rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jalla man adhhabtu habibatahi fa sabara wa ihtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'kan hadis ini hingga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Taala firman, barang siapa yang aku hilangkan kedua matanya lalu dia bersabar dan mencari redha-Ku dah, maka aku tidak redha baginya pahala atau apapun selain syurga. Jadi Allah beri ujian hilang mata dia sabar dah dan cari redha Allah lagi, Allah akan jamin syurga dah. Allah tak redha selain syurga nak beri kau itu dah. Hadis sahih. Ada Tirmizi tapi sahih. Hadis ini juga berasal dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Nabi lah, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la 2365 dan Ibn Hibban 705 dan sanadnya sahih. Abu Daud rahimahullah nombor 3102 meriwayatkan
An Zaid bin Arqam qala 'adani Rasulullah SAW min waj'in kana bi'aini. Dari Zaid bin Arqam dia berkata Rasulullah SAW pernah menjengukku kerana sakit yang menimpa mataku. Dari Nabi jenguk lah. Sakit di mata dia, Zaid bin Arqam ni Nabi ziarah. Hadis keriwayatan yang kedua, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, kitab Imam Bukhari yang lain dah, nombor 532. Beriwayatkan an Zaid bin Arqam yaqulu ramadat aini fa'adani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Zaid law anna 'aynaka lima biha kaifa kunta tasna'u qala kuntu asbiru ahtasibu qala law anna 'aynaka lima bihima thumma sabarta wahtasabta kana thawabukal jannah. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu dia berkata, mataku sakit lalu Nabi SAW menjengukku. Kemudian bersabda, hai Zaid, seandainya matamu tetap seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Zaid berkata, aku bersabar dan mencari redha Allah. Beliau bersabda, seandainya kedua matamu tetap seperti itu, kemudian kamu bersabar dan mencari redha Allah, maka pahalamu adalah syurga. Hadis hasan. Hadis Ahmad, hadis atrah, hadis yang sama, lafaz dia makna dia. Hadis Ahmad jilid 4 muka 117. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 10 muka 101. Sanad hadis ni jayyid, ini hasan lah, boleh pakai dah. At-Tabrani juga merakannya dari hadis Ibn Umar dengan lafaz, barang siapa yang Allah hilangkan penglihatannya, lain sikit dah. Hadis Zaid ini ditakhrij, dikeluarkan juga oleh Al-Hakim jilid 1 muka 342, dan Al-Baqi jilid 3 muka 331. Dan hadis ini memiliki hadis syahid, hadis yang disokong oleh sahabat lain lah. Kalau mutaba'ah tu perawi hak lepas sahabat ni. Kalau hadis syahid disebut syahid ni, hadis yang sama disokong makna yang hampir sama dari hadis Anas secara ringkas yang ada pada riwayat keduanya. Habis tu tentang keutamaan sabar, buta lah, tak ada perhatian penuh dah, buta. Okey. Keutamaan demam pula besar pahala sabar demam ni dah. Hadis keriwayatan 3 Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 2575 meriwayatkan an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi as-sa'ibi aw ummi al-musayyibi faqala ma laki ya umma as-sa'ibi aw ya umma al-musayyibi tuzafzifina qalat al-humma la barakallahu fiha faqala la tusabbi al-humma fa inna tuzhibu khataya bani adam kama yuzhibul kiru khabasal hadid. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah mengunjungi Ummu As-Sa'ib dan atau Ummu Musayyab. Ummu Sayyib atau Ummu Musayyab. Lalu beliau bertanya, Nabi tanya dia, apa denganmu wahai Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab? Kamu nampak sangat menggigil dah. Jadi Nabi pun tegur dah. Jadi tidaklah rigid sangat agama ni, tegur tin yang tak boleh dah. Jadi Nabi tegur Ummu Sa'ib dan Ummu Musayyab ni, kamu nampak sangat menggigil dah, demam ni, gigil, ketar gigil dah. Jadi Al-Qadi Iyad berkata dalam Masyariqul Anwar jilid 1 muka 312, tuzafzafina tu artinya menggigil dah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim berkata iaitu bergerak dengan kencang, maksudnya menggigil jugalah. Serupa Al-Qadi Iyad dan Imam Nawawi ni maksudnya menggigil, kata tuzafzafina. Dia menjawab dah. Jadi Ummu Sa'id menjawab dah, demam, semoga Allah tidak memberkahinya dah. Dia kutuk dah, nak laknat ataupun kata uduh. Demam, semoga Allah tak berkat lah, bahasa Arab kan. Apa pula? Pula. Jadi kata la barakallahu fiha, tidak ada berkat atasnya, atas demam itulah. Dah Ummu Sa'id kata, beliau bersabda, janganlah kamu mencela demam, kerana dia dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan manusia sebagaimana ubupan, yakni alat penyia api, tukang besi dapat menghilangkan kotoran besi. Ada sahih. Jadi boleh hilang dosa-dosa, banyaklah dosa dia ampunkan dengan sebab demam itulah. Jangan kita laknat, tak berkat lah, celaka lah dah, kata uduh nak kau demam, jangan. Sebab dia tu menghapuskan dosa kita. Hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari juga. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim lah.
Hadir atraf hadis yang sama, hadir Abu Ya'la 2083 dan 2173, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad 516 dan Al-Baqi jilid 3 muka 373 dah. Asar sahih dan dihukumi marfu' dari Abu Hurairah mengenai keutamaan demam. Ini bukan Nabi kata, tapi Abu Hurairah ke sahabat kata, tapi hukumnya marfu', serupa Nabi kata. Dan cuma dia lafaz dia tak serupa tu. Mungkin sahabat takut nak sebut lafaz secara khusus, tapi maknanya sama dan sahabat tidak berkata melainkan itu bersumber daripada Nabi ajar dah. Jadi asar sahih dan dari Abu Hurairah mengenai keutamaan demam. Hadis keriwayatan Bapak ataupun kata hadis pun asar ada. Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah lah jilid 3 muka 232 meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu qala ma min waj'in wa fi riwayatin al-adab al-mufrad ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya min al-humma li'annaha tadkhulu fi kulli mifsalin min ibni adam wa inna Allah la yu'ti kulla mufsalin qistan minal ajri. Dari Abu Hurairah dia berkata, tidak ada satu rasa sakit dalam Al-Adab Al-Mufrad, tidak ada satu penyakit dah. Beza sikit dah. Yang menimpaku yang lebih aku cintai daripada demam, kerana demam merasuk ke setiap persendian manusia dan sesungguhnya Allah pasti akan memberikan setiap persendian satu bahagian dari pahala dah. Setiap sendi, getah, sakit ke apa tu, setiap orang tu dia akan jadi pahala dah. Hadis sahih dan hukumi marfu' dah. Ini kata Abu Hurairah dan benda tu mesti dengan daripada Nabi dah. Hadis Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad 503 dan dia tidak menyebutkan sanadnya sampai ke Atha. Tu dalam Adab Al-Mufrad tak sebut dah. Macam mu'allaq jugalah dia. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari jilid 10 muka 114. Ketika berkomentar mengenai hadis nombor 5645, sanadnya sahih dan ucapan seperti ini tidak diucapkan oleh Abu Hurairah dari pemikirannya sendiri dah. Ni sahabat lah boleh kata gitu. Walau tak boleh dah. Sahabat tu yang ngaji banyak dengan Nabi. Kata-kata hak benda gaib ni sahabat tak akan sebut, melainkan benda tu Nabi sebut dulu dah. Al-Hafiz Ibn Hajar menyanjukkan lagi, barang siapa yang memiliki dosa maka penyakit berfaedah sebagai pembersih dosa-dosanya lah. Dan barang siapa yang tidak memiliki dosa maka dicatat baginya yang seperti itu, jadi pahala bertambah lah. Ketika biasanya manusia itu memiliki kekeliruan, kesilapan maka diumumkan bahawa penyakit hanyalah sebagai kafarah. Secara umumnya setiap manusia ada salah sikit sebanyak dah. Jadi demi apa tu jadi kafarah penghapus dosa lah. Dah mana pun dah. Atas dasar inilah hadis-hadis yang bersifat general, bersifat umum dipahami dah. Pada siapa yang menetapkan adanya pahala padanya, hal itu difahami sebagai membandingkan pahala dengan kesalahan. Maka jika tidak ada kesalahan, orang yang terkena penyakit akan disempurnakan pahalanya lagi, tambah pahala lagi lah kalau tak dosa dah. Wallahu a'lam dah. Hadis keriwayatan yang 5, Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad Imam Ahmad jilid 3 muka 316 meriwayatkan an Jabir qala ista'zanatul humma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man hadhihi qalat ummu mildam qala fa amara biha ila ahli Quba falaqu minha ma ya'lamu Allah fa atahu fashakau dhalika ilahi فقال ما شئتم إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا يا رسول الله أو تفعلوا قال نعم قالوا فدعها في رواية ابن حبان قالوا بل تكون طهورا. Dari Jabir dia berkata demam pernah meminta izin kepada Nabi SAW. Dia meminta izin lalu beliau bertanya siapa ini? Dia menjawab Ummu Mildam demam. Lalu Jabir berkata, lalu beliau memerintahkannya menuju penduduk Quba. Maka mereka menjumpai sesuatu darinya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu mereka mendatangi beliau dan mengadukan hal itu. Lalu beliau bersabda, terserah kalian. Jika kalian mahu, aku berdoa kepada Allah untuk kalian sehingga dia menghilangkannya dari kalian. Demam dah. Maksudnya demam dah. Dan jika kalian mahu, maka dengan itu, demam itu akan menjadi penyucian diri bagi kalian. Jadi hapus dosa dah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah memang demikian? Beliau menjawab, ya. Mereka berkata, kalau begitu biarkanlah. Biarlah demam pun, boleh hapus dosa dah. Dalam riwayat Ibn Hibban, mereka berkata bahkan dia akan menjadi pensucian diri. Hadis hasan jadi suci diri disebabkan demam dia ujian. Hadir Ibn Hibban nombor 74 dalam Al-Mawarid. Ummu Mildam adalah demam dah. Gelar dia lah. Nak yang demam bukan nak orang tertentu demam dah.
Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 10 muka 115, sanadnya jayyid, yakni hasan. Kemudian Al-Hafiz melanjutkan, dan Allah tidak menyiksa mereka dengan pengaduan dan janji bahawa demam itu adalah pensucian bagi diri mereka dah. Jadi Allah tak siksa ngadu Tuhan dah. Jangan kita redha cuma ngadu sikit, sakit dah tak apa, dan jadi suci dosa lah. Suci daripada dosa. Polis berkata jelas adalah ketika suatu musibah diiringi kesabaran, maka terjadilah penghapusan dosa dan peningkatan darjat. Namun jika tidak adanya kesabaran, maka ucapan atau perbuatan yang mencela tidak terjadi kerana adanya keluhan. Kerana kurnia itu luas, namun kedudukannya lebih rendah daripada kedudukan orang yang bersabar dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini setengah kita kena ingat lah. Setengah-setengah ustaz kita ni dengar sosok hadis tu dia pakai direct. So tak betul, habis tak ada pahala semaya jemaah dah. Baik main sore dah. Tu over lah melampau dah. Setiap perkara tu memang lah ada pengurangan kalau kita pun kurang sabar ni. Kurang pahala sikit lah. Tapi tetap ada sabar dia juga. Semua kurang dah sabar dia kan dia bunyi keluhan dah. Gitulah. Tidak bermakna dia keluh sikit, habis dah pahala mu tak sabar langsung dah. Mu tak sabar dah. Jangan gitu. Ya ada tetap ada dah. Allah ni Maha bijaksana, Maha adil. Dia tidak main bodoh-bodoh sikit-sikit batal terus pahala dah. Tidak seperti itu dah. Kerana karunia Allah tu sangat luas dah. Sudah tentulah kedudukannya lebih rendah lah daripada orang yang sabar sungguh-sungguh dan keluh pun tak bunyi dah. Gitulah. Hadis kedua 26 Imam Ahmad rahimahullah. Dalam Musnad Imam Ahmad jilid 2 muka 332 meriwayatkan an Abi Hurairah qala dakhala A'rabiyyun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal akhazatka ummu mildamin qattu qala wa ma ummu mildam qala harrun yakunu bainal jildi wal lahmi qala ma wajadtu hadha qattu qala fa hal akhazaka hadha as-suda'u qattu qala wa ma hadha as-suda'u qala irkun yadribu 'ala al-insani fi ra'sihi qala ma wajadtu hadha qattu falamma walla qala man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nari falyanzur ila hadha. Dari Abu Hurairah dia berkata, ada seorang badui mengunjungi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu pernah terserang Ummu Mildam? Gelarnya lah. Ummu Mildam demam maksudnya, terserang demam. Tanya orang badui itulah. Badui itu berkata, apa itu Ummu Mildam lah? Beliau menjawab, iaitu panas yang terjadi di antara kulit dan daging lah. Demam lah. Badui itu berkata, aku tidak pernah merasakannya. Tak pernah demam lah orang badui ni. Nabi SAW kembali bertanya, apakah kau pernah terserang penyakit sawan? Badui itu bertanya, apa itu penyakit epilepsi, penyakit sawan? Beliau menjawab, itu urat sarah yang dirasakan seorang di kepalanya dah. Nyetok ke apa dah. Sarah lah dah. Badui itu berkata, aku tidak pernah merasakannya. Tak kala badui itu hilang, berpaling beliau bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang dari penghuni neraka, maka hendaklah dia melihat orang ini dah. Jadi penghuni neraka dah badui ni dah. Tak tahu dia ayat sungguh ke, ataupun dia agah ke dia, wallahu a'lam lah. Hadis ni hasan. Jadi penghuni neraka sebab tak ada demam. Wallahu a'lam, ataupun dia ni jadi tidak bersyukur ke tidak apa, wallahu a'lam lah. Hadis riwayat Bazzar jilid 1 nombor 778 dan Abu Ya'la jilid 11 nombor 5556. Akan tapi sanad Abu Ya'la dhaif kerana adanya Abu Ma'syar Nujah. Dan dalam riwayatnya disebutkan apa itu Ummu Mildam. Beliau menjawab demam. Lihat Majma' Zawaid jilid 2 muka 294. Hadis dhaif lah. Kalau kira asal je dah. Tapi kata hasan ni lah. Catatan Muhammad Bishr dalam sanad dan Al-Abdi seorang perawi yang thiqah dan hafiz. Tahu mungkin sokong menyokong tu. Abu Ya'la tu dhaif hadis ni dia kira hasan lah dah. Tak berapa gagah juga riwayat Imam Ahmad ni lah. Tapi bolehlah buat hujah sikit-sikit lah. Okey, hadis kedua 267. Al-Bazzar rahimahullah dalam Musnad Bazzar lah nombor 765 ataupun Az-Zawaid meriwayatkan an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-humma hazzun kulli mu'minin minan nar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demam adalah bahagian setiap mukmin dari neraka dia. Hadis hasan. Jadi demam itu macam bahagian dari neraka, jadi dia siap dan dia akan hapus-hapuslah dosa-dosa dia sebelum masuk neraka sungguh, ataupun jadi tak masuk neraka disebabkan telah hapus dosa dah. Demam adalah bahagian setiap mukmin dari neraka dah. Al-Bazzar berkata
nombor muka surat 164, kami tidak mengetahui yang menyambungkan sanad hadis dari Usyam hanyalah Uthman saja sanad ni sama dah. Hasan dengan hadis-hadis penguat lah. Sebab ada hadis lain je sokong ni. Tak apa gagah secara ni tu, tapi dia banyak sokongan makna yang sama jadi gagah. Uthman adalah Ibn Mukhalad Al-Tammar Al-Wasiti yang disebutkan oleh Ibn Abi Hatim jilid 3 170. Namun dia tidak menyebutkan adanya jarah cacat dan ta'dil tersebut juga credibility atau kuat padanya, dan dikatakan bahawa Ibn Hibban menyebutkannya dalam As-Siqat, kumpulan orang siqah dipercayai. Husyam adalah seorang mudallis, yakni ia manipulasi hadis, maksudnya sanad ia tidak oyak betul lah dah. An tu ada meninggal dah. Dan dia telah meriwayatkan hadis ini secara an-anah pula dah. Lihat silsilah hadis as-sahih 1801 dan 1822. Dan Syekh Albani menyebutkan berapa hadis penguat baginya lagi lah. Ada hadis lain sokong maknanya jadi naik hasan gitulah dah. Hadis ke-208 Al-Hakim rahimahullah dalam Mustadrak Al-Hakim lah jilid 1 muka 73. Meriwayatkan an Jabir bin Abdullah qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'di ahlihi wa huwa waji'un bihi al-humma. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummu Mildam qalat imra'atuhu na'am fala'anaha Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tal'aniha fa innaha taghsilu aw tudhhibu dhunuba bani Adam kama yuzhibul kiru khabutha. Kama yuzhibul kiru khabutha. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Nabi SAW mengunjungi seorang isteri beliau yang sedang demam. Lalu Nabi bertanya, apakah Ummu Mildam? Demam kau dah ni. Isteri beliau menjawab, ya, semoga Allah melaknatnya dah. Laknat demam dah. Lalu Nabi SAW bersabda, janganlah kamu melaknatnya, kerana demam itu dapat membersihkan atau menghilangkan dosa-dosa manusia. Sebagaimana alat penyup api lah. Tukang besi dapat menghilangkan kotoran besi. Al-Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat Muslim dan aku tidak mengetahui adanya ilat cacat padanya. Nama Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi menyepakati pendapat Al-Hakim ini sahih dengan beberapa hadis penguat lah. Az-Zahabi sokong hadis ini kuat. Hadis ini memiliki beberapa hadis penguat yang telah disebutkan pada awal bab mengenai keutamaan demam. Demikian pula yang terdapat dalam Al-Hakim jilid 1 muka 73 pada riwayat sebelum hadis ini dari hadis Abdurrahman bin Azhar. Dan juga pada Al-Hakim jilid 1 muka 38 dan jilid 3 muka 31. Lihat juga silsilah hadis as-sahihah jilid 1714. Hadis Abdurrahman bin Azhar secara marfu'. Innama mathul 'abdil mu'min hina yusibuhu al-wa'ku awil humma kamathali hadidatin tadkhulun nara fayadhhabu khabathuhu wa yabqa tayyibuha. Sesungguhnya perumpamaan hamba yang mukmin ketika terserang demam adalah seperti besi yang dimasukkan ke dalam apinya. Lalu kotorannya hilang dan tersisa yang baiknya sahaja. Gitulah perumpamaan. Dan hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu tak kala Ibn Mas'ud memegang Nabi SAW, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau terserang demam yang sangat tinggi. Bila menjawab, ya aku terserang demam, sebagaimana dua orang dari kalian terserang demam. Dua kali ganda orang lain demam dah. Aku berkata, kalau begitu engkau akan mendapatkan pahala. Ibn Mas'ud kata dah. Beliau menjawab, ya, tidaklah seorang mukmin terserang sesuatu yang menyakitkan berupa penyakit dan selainnya, melainkan dengannya Allah menggugurkan keburukan-keburukannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan seakan-akan penulis menyebutkan hadis ini mengenai keutamaan sakit dan ujian. Gitulah nak ceritanya. Sakit ujian ke apa ni, Allah akan gugurkan keburukan dosa-dosa sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya dah. Habis itu keutamaan penyakit lah, dah sabar demam dah. Penyakit demam. Okey, lepas tu keutamaan penyakit taun pula dah. Penyakit taun lah. Cik beret apa? Wabak lah taun lah. Macam COVID juga kali kira. Gitulah begitu dah. Okey, yang menyebabkan kematian dah. Sabar tu boleh bahaya je, siapa boleh mati orang dah, tapi boleh pahala besar. Hadis ke-209 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 5732 meriwayatkan An Hafsah binti Sirin qalat qala li Anas bin Malik radhiyallahu Yahya bima mata qultu min at-ta'un qala Rasulullah sallallahu at-ta'un syahadatun li kulli muslimin. Dari Hafsah binti Sirin, dia berkata Anas bin Malik radhiyallahu berkata kepadaku, apa penyebab Yahya meninggal dunia? Aku menjawab kerana penyakit ta'un. Wabak ta'un lah.
Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, penyakit ta'un adalah syahadah, saksi sebagai syahid bagi setiap Muslim. Hadis sahih dah. Jadi macam mati syahid lah. Dah. Orang yang mati penyakit ta'un ni. Hadis sahih. Hadirin Muslim. Hadis ni Bukhari lah. Atraf ataupun hadis yang sama makna dia. Ada Muslim 1916, Ahmad jilid 3 160, 220, 230, 238 dan 265. At-Tailisi 2113 dan lainnya. Yahya dimasukkan adalah Yahya bin Abi Amrah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 10 muka surat 22. Yahya yang disebutkan dalam hadis adalah Yahya bin Sirin, saudara Hafsah. Yahya bin Sirin ni adik-beradik Hafsah, isteri Nabi lah. Dan tuliskan dalam riwayat Muslim Yahya bin Abi Amrah, iaitu Yahya bin Sirin. Kerana Abu Amrah adalah kunyah Sirin. Abu Amrah tu gelaran bagi Sirin. Mengenai bab ini juga terdapat hadis Abu Asib Maula hamba Rasulullah SAW secara marfu', secara sampai kepada Nabi lah, dengan lafaz, Jibril mendatangiku dengan membawa demam dan penyakit ta'un. Lalu aku menahan dalaman tetap berada di Madinah. Dan aku melepaskan penyakit ta'un ke negeri Syam. Dan penyakit ta'un adalah syahadah, saksi sebagai syahid lah, mati syahid bagi umatku. Rahmat bagi mereka dan azab bagi orang kafir. Hadir Ahmad jilid 5 muka 1. Dan lihat silsilah hadis as-sahih nombor 761. Pada ke sekat tu. Sikit lagi. Sikit lagi dah. Keutamaan orang yang meninggal dunia kerana penyakit ta'un nama dengan 3 syarat. Ada syarat dah. Hadis ke-270 Al-Bukhari rahimahullah nombor 5734 meriwayatkan. Hadis ni hadis Al-Bukhari kuatlah dah. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratna annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha' faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kan lahu mislu ajri syahid. Dari Aisyah radhiyallahu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengkhabar kepada kami, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyakit ta'un. Lalu Nabi beri khabar kepadanya bahawa penyakit ta'un adalah siksa yang Allah kirimkan pada siapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah lah. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Penyakit ta'un tu jadi rahmat pula dah. Maka tidaklah seorang hamba yang terserang penyakit ta'un ni, wabak ta'un ni, lalu dia menetap di negerinya dengan sabar, dia yakin bahawa dia tidak akan menimpanya melainkan Allah akan jadi dia tidak akan timpa melainkan Allah menyebui penyakit dia. Allah akan mencatat baginya seperti pahala orang yang mati syahid dah. Kesabaran dia tu boleh pahala mati syahid dah. Sabar kena penyakit ta'un dah. Hadis riwayat Ahmad jilid 6 muka 445 dan 252 dan Al-Bahaqi jilid 3 muka 376. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Bazul Ma'un surah 17 hingga 119. Secara zahirnya dan secara tersurat dan tersirat, hadis ini menunjukkan pahala orang mati syahid hanya tulis bagi orang tidak keluar dari negeri yang terkena wabah penyakit ta'un secara zahirlah. Ketika seorang menetap di negeri tersebut, dia bertujuan mencari pahala dan mengharapkan kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah serta dia mengetahui jika penyakit ta'un menyerangnya, itu kerana takdir Allah juga. Jika dipalingkan darinya, itu juga kerana takdir Allah dan hendaklah dia tidak berkeluh kesah seandainya penyakit ta'un menyerangnya. Macam COVID kita dulu lah. Jika dia terserang olehnya, maka yang lebih utama agar dia tidak berkeluh kesah dan hendaklah dia bersandar kepada Rabbnya ketika sihat dan ketika sakit. Kena gantung Tuhan berlaku, sihat sakit pun gantung Tuhan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga berkata pengertian yang dapat diambil dari hadis Aisyah ini, orang tidak memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan di atas tidaklah mendapatkan mati syahid lah. Bila dia meninggal kerana penyakit ta'un, terlebih lagi jika meninggal kerana selain penyakit ta'un. Penyakit ta'un yang bahaya ni, kalau dia sabar dah. Dia ikut syarat dia, barulah dia boleh pahala mati syahid. Sekat tu dulu lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.